Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala habibillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwah إلا بالله العلي العظيم. اللهم رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه أقوالنا. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم ألهمنا مراشد أمورنا وأعذنا من شرور أنفسنا برحمتك يا رب العالمين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala di atas segala nikmat kurniaan. Selawat dan salam buat junjungan mulia kekasih Allah, kekasih kita baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita beroleh syafaat baginda dan dimasukkan ke dalam syurga bersama dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ahlan-ahlan kepada sahabat-sahabat semua di ruangan TikTok, ada Ira, Haifa dan juga semua sahabat-sahabat yang lain, Syida serta semua yang lain. Di ruangan FB pula, ahlan-ahlan Fatimah Az-Zahra, Ayu Hafiz, Salma Uthman, Fatimah Samsuddin, kemudian Fauzia Arsyad dan juga semua sahabat-sahabat yang lain. Apa kata kita mulakan pertemuan kita dengan kita perbetulkan dahulu niat. Moga-moga apa jua yang kita lakukan adalah kerana Allah Subhanahu wa taala. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam. والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه. آمين آمين يا رب العالمين. Amin amin ya rabbal alamin. Mohon jasa baik untuk bantu share, bantu untuk kongsi, bantu untuk sebar luas tak rakan-rakan yang lain. Mudah-mudahan lebih ramai yang beroleh manfaat. Kita sedang berada masih lagi bab berkenaan tentang solat malam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Imam Tirmizi membawakan bab yang ke-211, babun minhu, bab yang masih lagi menceritakan tentang solat malam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada muka surat 282. Maka pada riwayat 453 kata Imam Tirmizi rahimahullahu taala, wa bihi ilaihi qala hadatsana Hannad qala hadatsana Abu al-Ahwas an al-A'mash an Ibrahim an al-Aswad an Aisyah radhiyallahu anha qalat. Daripada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau berkata, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yusalli minal laili, baginda menunaikan solat pada waktu malam, 9 rakaat, sebanyak 9 rakaat. Sebanyak 9 rakaat. Maka Imam Tirmizi bawakan tentang berapakah sekurang-kurang solat malam Nabi. Kebiasaannya adalah 11 rakaat. Ada riwayat mengatakan 13 tapi telah diberikan jawapan. Ada riwayat mengatakan 15 dan 17. Namun berapakah sekurang-kurang solat malam Nabi sallallahu alaihi wasallam? Maka yang ada pada Imam Tirmizi adalah sebanyak 9 rakaat. Walaupun nanti kita akan lihat ada yang kurang daripada 9 rakaat. Kata Imam Tirmizi, dan di dalam bab ini ada juga riwayat daripada Abu Hurairah, Zaid bin Khalid, Fadl bin Abbas radhiyallahu anhum. Qala Abu Isa, berkata Imam Tirmizi, hadis Aisyah yang baru kita baca adalah hadis yang hasan gharib daripada sanad ini. Wa rawahu Sufyan, diriwayatkan juga daripada Sufyan Ats-Tsauri, daripada A'mash nahwa hadza, riwayat yang seumpama ini. وبه إليه قال حدثنا بذلك محمود بن غيلان قال حدثنا يحيى بن آدم عن سفيان عن الأعمش قال أبو عيسى, berkata Imam Tirmizi, wa aktsaru ma ruwiya, dan yang paling banyak yang diriwayatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang solat malam Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang riwayat yang Imam Tirmizi ada adalah thalatha
asyrata rak'ah ma'al witir, adalah 13 rakaat yang Nabi solat pada solat malam bersama dengan solat witir. Wa aqallu ma wusifa, dan paling kurang yang ada disebutkan daripada solat malam baginda Nabi SAW, tis'u rakaat, adalah 9 rakaat. Namun para pelajar boleh cek kepada Arafah pada baris yang ketiga. Maka berkatalah Imam Tirmizi bahawa solat malam Nabi SAW, riwayat yang beliau ada adalah sebanyak 9 rakaat. Dan yang paling banyak yang beliau ada adalah 13 rakaat beserta dengan witir. Aqul, maka berkatalah sebahagian ulama, lam takun aqal min 7 rakaat. Riwayat yang lain menunjukkan solat malam Nabi yang paling sedikit adalah 7 rakaat. Dan ini berdasarkan hadis riwayat Aisyah juga yang ada di dalam riwayat Abu Daud. Maka dalam riwayat Abu Daud ada menunjukkan bahawa Nabi pernah solat malam sebanyak 7 rakaat. Maka sebab itu boleh gariskan di situ bahawa solat malam Nabi SAW yang paling kurang adalah 7, kebiasaannya adalah 11, dan ada juga riwayat yang menunjukkan sebanyak 13 seperti yang Imam Tirmizi nukilkan tadi. Ada juga riwayat mengatakan 15 dan ada juga riwayat yang mengatakan 17. Riwayat 454. Wa bi ilahi qala hadatsana Qutaibah qala hadatsana Abu Awanah an Qatadah an Zurarah bin Aufa. Zurarah ibn Aufa, kejap lagi Imam Tirmizi bawakan tentang kisah kematian beliau. Nama perawi Zurarah bin Aufa. An Zurarah bin Aufa an Sa'd bin Hisham an Aisyah radhiyallahu anha qalat, daripada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau berkata, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza lam yusalli min al-lail, apabila baginda tidak sempat menunaikan solat pada waktu malam, mana'ahu, menghalang baginda, min zalika, daripada menunaikan solat malam, an-naumu, disebabkan tidur, au ghalabathu ainah, ataupun mengantuk, salla minan nahari 12 raka'ah, maka baginda akan menggantikannya dengan menunaikan solat pada waktu siang sebanyak 12 rakaat. Maka daripada sini kalau kita belajar, Nabi SAW kalaulah Nabi tak sempat solat malam, yang mana sama ada riwayat mengatakan 7, kadangkala 9, selalunya 11, kadangkala 13, 15 ataupun 17 rakaat. Kalaulah Nabi tak sempat, maka Nabi akan menggantikannya pada waktu siang dengan bilangan sebanyak 12 rakaat. Berkata Imam Tirmizi, hadis ini adalah hasan sahih. Allahumma salli alaihi. Kemudian dibawakan kisah tentang perawi yang kita baru baca tadi, iaitu seorang tabi'in yang bernama Zurarah bin Aufa. Bagaimana kematian beliau adalah ketika dalam solat. Maka Imam Tirmizi membawakan kisah tentang Zurarah bin Aufa. Wa bi ilaihi qala hadatsana Abbas huwa bin Abdul Azim al-Anbari qala hadatsana Attab bin al-Muthanna an Bahz bin Hakim qala. Daripada Bahz bin Hakim rahimahullah, beliau berkata, kana Zurarah bin Aufa, adalah perawi seorang tabi'in yang bernama Zurarah bin Aufa, qadhi al-Basrah, beliau merupakan qadhi di negeri Basrah. Fakana ya ummu bani Kushair, dan beliau adalah imam yang mengimamkan solat untuk kabilahnya Bani Kushair. Maka pada satu hari ketika mana solat subuh, maka beliau telah membaca ayat yang ke-8 dan 9 daripada surah Al-Muddathir. Yang mana daripada surah Al-Muddathir ayat 8 dan 9. Saya buka sekejap nak tunjukkan muka surat yang ke berapa. Muka surat yang ke 575. Maka pada ayat yang ke-8 dan 9, yang mana firman Allah Subhanahu wa taala, فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ فَذَلِكَ يَوْمَئِذٍ يَوْمٌ عَسِيرٌ. Maka bila Zurarah bin Aufa baca ayat ini, yang mana فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ, terjemahannya berbunyi, apabila telah ditiupkan sangkakala. Nukira ay nufikha,
maka apabila telah ditiupkan sangkakala, maka saat yang demikian adalah saat berlakunya hari yang sukar. Fadzalika yawma idzin yaumun asir. Maka bila ditiba pada ayat ini Zurarah bin Awfa rahimahullah, apa yang berlaku? Kharra mayyita. Dia terjatuh dan meninggal dunia. Zurarah bin Awfa, tabi'in rahimahullahu ta'ala. Bila dia baca ayat yang ke-8 dan 9 daripada surah Al-Muddathir, muka surat 575, bila beliau baca je ayat tersebut, maka pada waktu itu beliau telah meninggal dunia. Masya Allah. Ini orang dulu punya solat. Maka kata Bahas bin Hakim, wa kuntu fi man ihtamalah, dan aku adalah di antara orang yang pikul jenazahnya untuk dihantarkan ke rumahnya. Berkata Imam Tirmizi, Sa'ad bin Hisham bin Amir Al-Ansari, dan Hisham bin Amir adalah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bab yang ke-212 menceritakan tentang bab pada hadis dan riwayat yang telah datang berkenaan nuzulir Rabb, turunnya rahmat Allah tabaraka wa ta'ala ila sama'id dunya, ke langit dunia, kulla laylah, setiap malam. Turunnya rahmat Allah pada setiap malam. Maka jom kita lihat hadis yang ke-455. Wa bi ilaihi qala hadatsana Qutaibah qala hadatsana Yaqub bin Abdurrahman al-Iskandarani an Suhail bin Abi Salih an abihi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, daripada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yanzilullahu tabaraka wa taala, turunnya Allah tabaraka wa taala. Apakah maksud turunnya Allah? Maka kita lihat kepada Sahara, yang dimaksudkan pada waktu itu dengan turunnya Allah, wal muradu, pada Sahara baris yang pertama. Para pelajar boleh gariskan. Yang dimaksudkan dengan turunnya Allah, wal muradu nuzulur rahmah, turunnya rahmat Allah. Dan yang dimaksudkan dengan turunnya Allah, wa qurbuhu ta'ala minal ibad bi inzalir rahmah, bahawa dekatnya Allah subhanahu wa ta'ala dengan hambanya dengan rahmat yang Allah curahkan. Wa ifadatil anwar, cahaya dan nur yang Allah berikan. Wa ijabatud da'wat, dan bagaimana Allah mengkabulkan doa. Maka ada banyak pada waktu itu takwilan berkenaan tentang apakah maksud turunnya Allah, kerana Allah pada waktu itu tidak berzat dan tidak bertubuh dan sebagainya. Maka kata para ulama, antara pandangannya turunnya rahmat Allah, antara maksudnya adalah dekatnya Allah dengan rahmat yang melimpah ruah. Antara pandangan adalah ifadatul anwar, turunnya cahaya-cahaya. Antara penafsirannya adalah ijabatud da'wat, bagaimana Allah begitu cepat mengkabulkan doa dan permintaan para hamba. Maka sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, turunnya rahmat Allah tabaraka wa taala ke langit dunia kulla lailah, pada setiap malam. Bilakah waktunya? Hina yamdi thuluthul lailil awal, ketika mana berlalunya 1/3 pertama malam. Maka lihat kepada Arafah pada baris yang keempat daripada bawah. Maka berkenaan tentang turunnya rahmat Allah dalam hadis, kata para ulama, ada beberapa riwayat. Riwayat yang kita baca setelah berlalunya 1/3 malam pertama, hina yamdi thuluthul lailil awal. Maka pada Arafah pada baris yang keempat ada riwayat yang menyebut wa fi riwayah nisful lail, ada riwayat menyebut ketika berlalunya separuh malam. Ada riwayat menyebut thuluthul lailil akhir, ketika mana berlalunya ketika mana masuknya 1/3 malam yang terakhir. Maka inilah yang banyak dipilih oleh para muhaddisin, iaitu turunnya rahmat Allah pada setiap malam pada 1/3 malam yang terakhir. Pada 1/3 malam yang terakhir. Allahumma salli ala habibina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Maka kata para ulama, riwayat yang 1/3 malam yang terakhir pada waktu itu adalah yang lebih dipilih oleh para ulama muhaddisin.
Fayaqul, maka Allah berfirman, Anal Malik, akulah Tuhan, man dzalladzi yad'uni, akulah raja, Anal Malik, akulah raja, man dzalladzi yad'uni, maka siapakah yang yang Allah yad'uni, yang meminta, memohon, fa astajibalah, lalu aku akan mengkabulkan permohonan dia. Man dzalladzi yas'aluni, siapakah yang ingin meminta, fa'utiyah, lalu aku akan berikan permintaannya. Man dzalladzi yastaghfiruni, siapakah yang pada waktu itu ingin memohon keampunan, fa'aghfiralah, maka aku akan ampunkan dosanya. Maka sabda Nabi SAW, fala yazalu kadzalika, maka berterusanlah keadaan ini sehingga terbitnya fajar. Maka berterusan Allah akan tanya, ataupun malaikat akan menyuruh, pada waktu itu siapakah yang ada sebarang doa akan dikabulkan, siapakah yang ada sebarang permintaan akan ditunaikan, dan siapakah yang inginkan pengampunan maka akan diampunkan. Iaitu, kata para ulama, pada separuh, pada 1/3 terakhir daripada malam. Kata Imam Tirmizi, dan di dalam bab ini ada juga riwayat daripada Ali bin Abi Talib, Abu Sa'id Rifa'ah Al-Juhani, Jubair bin Mut'im, Abdullah bin Mas'ud, Abu Darda, Uthman bin Abil As radhiyallahu anhum. Qala Abu Isa, berkata Imam Tirmizi, hadis Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu adalah hadis yang hasan sahih. Wa qad ruwiya, dan sungguh telah diriwayatkan hadis ini daripada pelbagai sudut dan sanad daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yanzilullahu tabaraka wa taala, turunnya rahmat Allah Subhanahu wa taala, hina yabqa, ketika berbakinya, thuluthul lailil akhir, 1/3 malam yang terakhir, wa hadza, dan riwayat yang datang dengan perkataan ketika berbakinya 1/3 malam yang terakhir, kata Imam Tirmizi, riwayat ini adalah yang paling sahih berbanding riwayat-riwayat yang lain. Ahlan-ahlan kepada sahabat-sahabat, mohon jasa baik untuk bantu share, bantu untuk kongsi, bantu untuk sebar luas. Mudah-mudahan lebih ramai yang beroleh manfaat. Bab yang ke-213 berkenaan tentang apakah cara bacaan ketika mana solat malam. Adakah dengan suara yang kuat ataupun dibaca dengan perlahan? Maka Imam Tirmizi membawakan tajuk Babu Maja'a, bab pada hadis dan riwayat yang telah datang, fil qiraati, berkenaan tentang bacaan, fil laili, pada solat malam. Riwayat yang ke-456, Imam Tirmizi membawakan riwayat ini. Wa bihi ilayhi qala hadatsana Mahmud bin Ghailan qala hadatsana Yahya bin Ishaq qala hadatsana Hammad bin Salamah an Thabit al-Bunani an Abdullah bin Rabah al-Ansari an Abi Qatadah radhiyallahu anhu, daripada sahabat Nabi Abu Qatadah radhiyallahu taala anhu, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda kepada Abu Bakar, marartu bika wa anta taqra'u wa anta takhfidu min sautik. Sabda Nabi kepada Abu Bakar, aku telah melintasi dan melewati dengan kamu, wa anta taqra', dalam keadaan engkau sedang membaca, dan engkau baca dalam keadaan merendahkan suara. Maka Nabi kata, Abu Bakar, semalam ketika mana solat malam, engkau baca dalam keadaan perlahan suara, merendahkan suara. Maka Abu Bakar menjawab, inni asma'tu, sesungguhnya aku memperdengarkan bacaanku, man najaitu, zat yang aku sedang berbisik, dan aku pada waktu itu sedang berbicara dengannya. Kata Abu Bakar, aku sedang berbicara dengan Allah dan Allah Maha mendengar, maka sebab itu aku baca dengan perlahan, wahai Rasulullah. Maka Nabi SAW tegur Abu Bakar, sabda Nabi, irfa' qalila, tinggikan sedikit suara, tinggikan sedikit suara, kuatkan sedikit suara ketika mana solat malam. Kerana solat malam digalakkan untuk baca dengan suara yang jahar, dengan suara yang kuat. Wa qala li Umar, maka Nabi SAW bersabda pula kepada Umar, marartu bika wa anta taqra'u wa anta tarfa'u sautak, aku melewati kamu, melintasi kamu wahai Umar, dalam keadaan engkau sedang membaca dan engkau meninggikan suara. Maka berkata Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, inni uqidhul wasnan, aku membaca dengan kuat kerana ingin mengejutkan orang yang masih tidur.
wa atrudu syaitan, dan pada waktu itu ingin menghalau syaitan jauh pergi. Maka Nabi tegur pula Umar bin Khattab, ikhfid qalila, rendahkan, perlahankan sedikit suara. Maka daripada sabdaan Nabi kepada Abu Bakar dan Umar, yang mana Abu Bakar baca terlalu perlahan, Nabi suruh kuatkan. Umar baca dengan tersangat kuat, Nabi suruh rendahkan. Maka yang kita boleh belajar adalah ketika mana solat malam disunnahkan untuk baca dengan mengeluarkan suara, namun tidaklah terlalu kuat hingga pada waktu itu mengganggu orang yang sedang rehat dan tidur. Kata Imam Tirmizi, dan di dalam bab ini ada juga riwayat daripada Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Aisyah, Ummu Hani, Anas, Ummu Sulaim dan Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhum. Lihat kepada Arafah, dua baris yang daripada hujung, dua baris daripada bawah. Maka kata para ulama, al-afdal, yang paling bagus di sisi kami ketika mana solat malam, al-jahru bil qiraah, membaca bacaan dengan suara yang kuat. Bisyarti, namun kuat bersyarat, tidak menyakiti orang yang sedang tidur, au musallian, ataupun orang yang sedang solat. Maka pada waktu itu dengan baca suara yang normal, jangan baca sirri, jangan baca perlahan, tapi baca dengan suara yang kuat. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin. Baca dengan mengeluarkan suara. Riwayat yang ke-458. Wa bihi ilaihi qala hadatsana Qutaibah qala hadatsana Laits an Muawiyah bin Salih an Abdullah bin Abi Qais qala Sa'altu Aisyah. Abdullah bin Abi Qais telah berkata, aku telah bertanya kepada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, kaifa, bagaimanakah tentang bacaan solat malam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqalat, maka berkatalah Aisyah radhiyallahu taala anha, kullu dhalika qad kana yaf'al. Semuanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah buat. Semuanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah buat. Nabi pernah membaca dengan kuat, Nabi pernah membaca dengan perlahan. Semua Nabi pernah buat. Rubbama asarra, maka Aisyah menerangkan apakah maksud beliau. Nabi pernah membaca dengan perlahan akan bacaan Al-Quran ketika mana solat. Wa rubbama jahara, dan kadang-kala Nabi SAW pernah membaca dengan kuat. Fakultu, maka berkatalah perawi Abdullah bin Qais rahimahullahu ta'ala, alhamdulillahilladzi, segala puji bagi Allah zat yang telah menjadikan pada perkara ini saatan, begitu banyak kelonggaran. Nak baca dengan kuat pun boleh, nak baca dengan perlahan pun boleh. Semuanya adalah sunnah Nabi SAW. Berkata Imam Tirmizi, hadis ini adalah hadis yang hasan, hadis yang sahih gharib. Berkata Imam Tirmizi, hadis Abu Qatadah adalah hadis yang gharib. Wa innama asnadahu dan bahawasanya yang membawakan riwayat ini adalah Yahya bin Ishaq daripada Hamad bin Salamah, wa aktsarun nas, dan kebanyakan perawi sesungguhnya meriwayatkan hadis ini daripada Thabit, daripada Abdullah bin Rabah secara mursal. Maka hanya perawi yang bernama Yahya bin Ishaq yang pada waktu itu membawakan riwayat ini sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun perawi yang lain pada waktu itu membawakan riwayat Abu Qatadah tadi secara mursal. Riwayat yang ke-458. Wa bihi ilayhi qala hadatsana Abu Bakr Muhammad bin Nafi' al-Basri qala hadatsana Abdus Samad bin Abdul Warith an Ismail bin Muslim al-Abdi an Abil Mutawakkil Naji an Aisyah radhiyallahu anha, daripada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau berkata, qama an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berdiri bi ayatin minal Quran, hanya membaca satu ayat Al-Quran, lailah sepanjang malam. Pernah juga Nabi sallallahu alaihi wasallam mengulang-ulang satu ayat itu untuk tempoh sepanjang malam. Maka apakah ayat tersebut? Maka boleh lihat kepada Arafah baris yang kedua. Ayat tersebut adalah firman Allah Subhanahu wa taala di dalam suratul Maidah ayat yang ke-118. Nabi ulang-ulang ayat tersebut sepanjang malam. Firman Allah,
in tu'adzibuhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Ayat 118 daripada suratul Maidah. Maka Nabi ulang-ulang ayat ini sepanjang malam. Bab yang ke-214, Imam Tirmizi membawakan tajuk Babu Maja'a, bab pada hadis dan riwayat yang telah datang berkenaan tentang kelebihan salatit tatawwu', solat sunat fil baiti, di rumah. Maka memang majoriti para ulama menyebut bahawa solat sunat afdalnya di rumah. Riwayat yang ke-459, وبه إليه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا عبد الله بن سعيد بن أبي هند عن سالم أبي النضر عن بسر بن سعيد عن زيد بن ثابت رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال, daripada Zaid bin Thabit radhiyallahu taala anhu, daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda bersabda, afdalu salatikum, sebaik-baik solat kamu, fi buyutikum, di rumah kamu, sebaik-baik solat kamu adalah di rumah kamu, illal maktubah, kecuali solat fardu. Maka solat fardu tempatnya adalah di rumah Allah Subhanahu wa taala, di Masjid Surau. Kata Imam Tirmizi, dan di dalam bab ini ada juga riwayat yang lebih kurang sama daripada Umar bin Khattab, Jabir bin Abdullah dan Abu Sa'id serta Abu Hurairah, Abdullah bin Umar, Aisyah, Abdullah bin Sa'ad, Zaid bin Khalid al-Juhani radhiyallahu anhum. Qala Abu Isa, berkata Imam Tirmizi rahimahullah, hadis Zaid bin Thabit adalah hadis yang hasan. Wa qad ikhtalafu, dan telah berbeza pendapat para ulama hadis berkenaan tentang riwayat hadis ini. Farawahu Musa bin Uqbah, maka Musa bin Uqbah, Ibrahim bin Abi Nadar telah meriwayatkan secara marfu', dan baki perawi yang lain telah meriwayatkan secara mauquf. Warawahu Malik an Abi Nadar, maka contoh Malik daripada Abu Nadar telah meriwayatkan secara mauquf. Wal hadithul marfu', maka manakah yang lebih sahih? Kata Imam Tirmizi, riwayat yang secara marfu'. Marfu' maksudnya riwayat itu sampai kepada Nabi. Sementara mauquf pula, riwayat tersebut terhenti kepada para sahabat Nabi. Kata Imam Tirmizi, riwayat secara marfu' adalah lebih sahih. Kata Imam Tirmizi lagi, riwayat 460. Wa bi ilayhi qala hadatsana Ishaq bin Mansur qala hadatsana Abdullah bin Numair an Ubaidillah bin Umar an Nafi' an Ibn Umar radhiyallahu anhuma, daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda bersabda, sallu, tunaikanlah solat nafil dan sunat di rumah kamu, wala tattakhidhuha kubura, dan janganlah kamu menjadikan rumah kamu umpama kubur, seperti kubur. Lihat kepada Sahara pada baris yang terakhir, baris yang ketiga. Maka apakah maksud jangan menjadikan rumah seperti kubur? Bi ay yakunu fiha kal amwati fil kubur, seperti mana tempat tinggal orang yang mati, iaitu tidak ada zikir dan juga sebarang solat. Maka Nabi suruh menghidupkan rumah pada waktu itu dengan zikir, solat dan amalan. Berkata Imam Tirmizi, hadis ini adalah hadis hasan sahih. Kemudian Imam Tirmizi membawakan tajuk yang baru, masih lagi tentang solat, tetapi secara khusus berkenaan tentang abwabul witir, bab-bab dan hadis-hadis yang datang berkenaan tentang solat sunat witir. Maka hadis yang pertama, bab yang pertama, babu ma jaa fi fadlil witir, bab pada hadis dan riwayat yang telah datang berkenaan tentang kelebihan solat sunat witir. Maka apakah kelebihan solat sunat witir? Maka Imam Abu Hanifah, kita boleh, para pelajar boleh gariskan Arafah pada baris yang ketiga. Maka Imam Abu Hanifah menyebut witir itu adalah 3 rakaat bitaslimatin, dengan hanya 1 salam, namun 2 kali tasyahud. Itu di sisi Imam Abu Hanifah. Witir sebaik-baiknya adalah 3 rakaat, 2 tasyahud, namun hanya 1 salam. Dan kemudian Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Imam Syafi'i punya perbahasan kita tahu, sekurang-kurang witir boleh 1 rakaat, dan pada waktu itu sebanyak-banyak witir adalah sebanyak 11 rakaat. Maka pada waktu itu boleh dengan setiap 2 rakaat 1 salam, dan juga boleh pada waktu itu untuk menggabungkan beberapa rakaat sekaligus. Itu ada dalam perbincangan fiqh.
Namun pada hadis ini apakah kelebihan witir? Riwayat 461. Wa bi ilaihi qala hadatsana Qutaibah qala hadatsana Laits bin Sa'd an Yazid bin Abi Habib an Abdullah bin Rashid az-Zawfi an Abdullah bin Abi Murrah az-Zawfi an Kharijah bin Huzafah radhiyallahu anhu, daripada sahabat Nabi Kharijah bin Huzafah radhiyallahu anhu, sesungguhnya beliau telah berkata, kharaja alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah keluar berjumpa dengan kami. Maka Nabi bersabda, innallaha amaddakum, sesungguhnya Allah telah menambahkan kepada kamu. Amaddakum boleh lihat kepada sahara baris yang ketiga, aizadakum, sesungguhnya Allah telah menambahkan kepada kamu dengan satu solat, yang mana solat tersebut sabda Nabi, hiya khairul lakum, ianya adalah lebih baik untuk kamu, min humrin na'am, daripada unta merah. Apakah unta merah? Iaitu barang yang paling bernilai di sisi orang Arab. Lihat kepada sahara, apakah maksud apa an-na'am? Wan na'amu huna al-ibil, unta merah. Maka disebutkan di sini, wa innama qala dhalika targhiban lil Arab, dan hanya sebenarnya bila disebut unta merah adalah sebagai cara orang Arab nak menaikkan semangat. Kenapa? Kerana di sisi orang Arab, unta merah adalah harta yang paling bernilai dan harta yang pada waktu itu mereka sangat banggakan. Fakanat kinayatun an annaha khairum minad dunya kulliha. Maka bila dalam hadis kita nampak Nabi menyebut unta merah, sebenarnya nak menunjukkan yang Nabi SAW maksudkan bahawa sesuatu amalan tersebut lebih baik daripada dunia dan seisinya. Maka sabda Nabi, salat witir tersebut adalah lebih baik daripada unta merah. Ja'alahullahu lakum, Allah telah menjadikan salat witir tersebut untuk kamu. Waktunya fima baina salatil isya, di antara selepas salat fardu isya ila an yatlu'al fajru, sehinggalah masuknya waktu subuh. Maka ini adalah waktu untuk salat sunat witir. Kata Imam Tirmizi, dan di dalam bab ini ada juga riwayat daripada Abu Hurairah, Abdullah bin Amr, Buraidah, Abu Basrah, sahibin Nabi, iaitu orang yang menemani Nabi sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berkata Imam Tirmizi, hadis Kharijah bin Huzafah yang kita baru baca adalah hadis yang mana kedudukannya adalah gharib. Kami tidak mengetahuinya kecuali daripada hadis perawi yang bernama Yazid bin Abi Habib, wa qad wahima, dan telah terkeliru sebahagian daripada para ulama hadis. Kata Imam Tirmizi pada hadis ini, maka sebahagian para ulama hadis berkata nama perawi tersebut adalah Abdullah bin Rashid Az-Zuraki, padahal yang sebenarnya adalah Az-Zawfi, bukannya Az-Zuraki. Wahuwa wahmun, dan itu adalah kesilapan dan keraguan sebahagian daripada para ulama hadis. Bab yang kedua berkenaan tentang solat witir lagi, Imam Tirmizi membawakan tajuk Babu ma jaa, bab pada hadis dan riwayat yang menerangkan annal witra laisa bihatmin, bahawa witir adalah tidak wajib. Laisa bihatmin, tidak wajib. Lihat kepada sahara baris yang keempat. Berkata Abu Tayyib, ay thabatal witru bi sunnati sallallahu alaihi wasallam. Qala al-qadhi Abu Tayyib wa Abu Hamid, berkata Qadhi Abu Tayyib dan Imam Ghazali, innal ulama akafah, majoriti bahkan hampir semua para ulama menyebut bahawa witir itu adalah sunnah. Namun waqala Abu Hanifah, berkata Imam Abu Hanifah, witir adalah wajib. Maka Imam Abu Hanifah berpandangan witir adalah wajib. Majoriti para ulama menyebut ini adalah sunnah. Maka Imam Tirmizi bawakan tajuk ini bahawa witir tidaklah wajib. Apakah riwayatnya? Riwayat 462. Wa bi ilahi qala hadatsana Abu Quraib bin qala hadatsana Abu Bakr bin Ayyash qala hadatsana Abu Ishaq an Asim bin Damrah an Ali radhiyallahu taala anhu qala, daripada Ali bin Abi Talib radhiyallahu taala anhu, baginda beliau berkata, al-witru, bahawa witir laisa bihatmin, tidaklah wajib. Kasolatikumul maktubah, tidaklah wajib seperti solat fardu kamu. Walakin, akan tetapi witir tersebut, sanna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah amalan yang telah disunnahkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana baginda bersabda, innallaha witrun, sesungguhnya Allah itu esa, yuhibbul witra, dan Allah menyukai akan ganjil, salat yang rakaatnya ganjil.
fa'autiru, maka tunaikanlah oleh kamu akan solat witir, ya ahlal Quran, wahai ahli-ahli Al-Quran. Maka ditekankan oleh Nabi akan perkataan orang yang Al-Quran, kerana orang yang Al-Quran pada waktu itu dia beruntung, dia boleh membaca pelbagai bacaan ketika mana solat malam. Dan ditekankan ahli Quran kerana orang yang ada Al-Quran lagi-lagilah kena menghidupkan solat malam. Allahumma salli ala habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kemudian riwayat yang seterusnya, kata Imam Tirmizi, wa fil babi, dan di dalam bab ini ada juga riwayat daripada Abdullah bin Umar, Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhum. Berkata Imam Tirmizi, hadis Ali adalah hadis yang hasan. Riwayat 463, wa rawa Sufyan ats-Tsauri wa ghairuh, dan telah meriwayatkan Sufyan ats-Tsauri dan selainnya daripada Abu Ishaq, daripada Asim bin Damrah, daripada Ali radhiyallahu anhu, beliau berkata, al-witru laysa bihatmin, witir tidaklah wajib seperti solat fardu, walakin akan tetapi ini adalah sunnah yang telah disunnahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka riwayatnya sanadnya berbunyi, wa bi ilahi qala hadatsana bidzalika Bundar dan qala hadatsana Abdurrahman bin Mahdi an Sufyan, wa hadza asahu, dan riwayat 463 ini lebih sahih berbanding daripada hadis riwayat Abu Bakar bin Ayyash. Dan sungguh Mansur bin Mu'tamir telah meriwayatkan daripada Abu Ishaq riwayat yang lebih kurang sama seperti riwayat Abu Bakar bin Ayyash rahimahumullahu ta'ala. Bab yang ketiga tentang solat witir. Kata Imam Tirmizi, babu ma ja'a fi karahiyatin naumi qabla al-witir. Bab pada hadis dan riwayat yang telah datang berkenaan tentang makruh untuk tidur sebelum menunaikan witir. Maka apakah makruh untuk tidur sebelum menunaikan witir? Maka maksud daripada bab ini ada pada Arafah, pada 4 baris daripada penghujung Arafah. Maka kata para ulama, yang dimaksudkan daripada bab ini adalah untuk orang yang pada waktu itu dia risau tak bangun malam. Maka kalaulah risau tak bangun malam, maka makruh untuk tidur sebelum menunaikan witir. Tapi kalaulah seseorang tersebut dia yakin dan memang kebiasaannya bangun malam, maka pada waktu itu afdal untuk dia solat setelah selesai tidur ketika mana penghujung malam. Maka kita lihat di sini pada Arafah, maka Allahumma salli ala sayyidina Muhammad fi kutubi fiqhina anna man yathiqu bil intibah, orang yang dia tahu dia boleh bangun, maka hendaklah dia melewatkan witir dia sampai pada penghujung malam. Dan orang yang tak mampu, maka pada waktu itu hendaklah dia jangan tidur sebelum daripada menunaikan solat witir. Riwayat yang ke-464, wa bi ilahi qala hadatsana Abu Quraib bin qala hadatsana Yahya bin Zakaria bin Abi Zaidah an Israil an Isa bin Abi Azzah an Sya'bi an Abi Thawr al-Azdi an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, daripada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, amarani Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memerintahkan daku untuk menunaikan witir sebelum aku tidur. Maka ini adalah untuk ihtiyat, untuk berhati-hati dan berjaga-jaga. Boleh gariskan baris bawah itu, hadza lil ihtiyat. Berkata Imam Tirmizi, qala Isa, bukan Imam Tirmizi, berkata perawi Isa bin Abi Azzah, wa kana Sya'bi, dan adalah guru beliau Asy-Sya'bi menunaikan witir pada awal malam sebelum tidur. Dan di dalam bab ini ada juga riwayat daripada Abu Dzar radhiyallahu anhu. Berkata Imam Tirmizi, hadis Abu Hurairah yang baru kita baca adalah hadis hasan gharib daripada sanad ini. Wa Abu Thawr, nama perawi, nama beliau adalah Habib bin Abi Mulaikah. Wa qad ikhtara qaumun, dan telah memilih sebahagian daripada ahli ilmu daripada kalangan sahabat Nabi dan orang-orang selepas mereka, bahawa tidak sepatutnya seseorang itu tidur sehinggalah dia menunaikan witir terlebih dahulu. Hadis yang ke-465, waruwiya, dan diriwayatkan daripada baginda Nabi SAW, sesungguhnya baginda bersabda, man khasyiya, barang siapa yang khawatir di antara kamu
alla yastayqidha, bahawa dia tidak boleh bangun, min akhiril lail, pada penghujung malam, falyutir min awalih, maka hendaklah dia menunaikan witir pada awal malam. Maka ini riwayat dia. Kalau risau tak bangun, maka tunaikan witir pada awal malam. Wa man tabi'a minkum an yakum, dan barang siapa yang dia yakin, dia berharap di antara kamu yang dia boleh bangun pada penghujung malam, falyutir min akhiril lail, maka hendaklah dia melakukan witir pada penghujung malam. Fa inna qira'atal Quran, kerana sesungguhnya bacaan Al-Quran pada penghujung malam, mahduratun, lihat kepada Arafah, mahduratun, penghujung Arafah, Allahumma salli, baris yang kedua daripada hujung Arafah, ianya adalah waktu di mana malaikat akan hadir. Penghujung malam malaikat akan hadir mencari orang yang membaca Al-Quran. Wahia afdal, dan witir pada penghujung malam adalah lebih afdal untuk orang yang diyakin dia boleh bangun malam. Wabi ilayhi qala hadatsana bidzalika Hannadun qala hadatsana Abu Muawiyah 'anil A'mash an Abi Sufyan an Jabir 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bab yang keempat berkenaan tentang witir, bab majaa, bab pada hadis dan riwayat yang telah datang fil witri, berkenaan tentang witir itu sebaik-baiknya min awwalil lail, boleh daripada awal malam, wa akhiri, hingga hujung malam. Nabi pernah witir pada semua waktu. Nabi pernah pada awal, pada tengah, pada penghujung malam. Riwayat yang ke-466. Wa bi ilayhi qala hadatsana Ahmad bin Mani'in qala hadatsana Abu Bakr bin Ayyash qala hadatsana Abu Hasin an Yahya bin Wathab an Masruq annahu sa'ala Aisyah radhiyallahu taala anha. Sesungguhnya Masruq telah bertanya kepada Aisyah an witrin Nabi sallallahu alaihi wasallam, tentang witir Nabi sallallahu alaihi wasallam, bilakah Nabi tunaikan? Maka Aisyah berkata, min kullil laili qad autara, daripada setiap bahagian malam Nabi pernah menunaikan witir. Awalih, Nabi pernah solat witir pada awal malam, wa awsatih, pada pertengahan malam, wa akhirih, dan pada penghujung malam. Fantaha, maka berterusanlah witruhu, solat Nabi sallallahu alaihi wasallam, hina mata, sewaktu penghujung usia baginda, sewaktu kewafatan baginda, fi wajhi sahar, pada penghujung malam, iaitu ketika mana waktu sahur. Maka Nabi punya keadaan yang akhir sebelum baginda wafat, Nabi menunaikan witir pada penghujung malam, iaitu pada bahagian 1/6 terakhir malam. Berkata Imam Tirmizi, Abu Hasin, nama perawi yang baru kita baca tadi, nama penuhnya adalah Uthman bin Asim Al-Asadi. Dan di dalam bab ini ada juga riwayat daripada Ali bin Abi Talib, Jabir bin Abdullah, Abu Mas'ud Al-Ansari, Abu Qatadah radhiyallahu anhum. Berkata Imam Tirmizi, hadis Aisyah adalah hadis yang hasan sahih, wa huwa alladhi, dan inilah pandangan yang dipilih oleh sebahagian ahli ilmu, bahawa witir itu afdal pada penghujung malam. Bab yang kelima berkenaan tentang witir, berkenaan tentang Nabi pernah solat witir 7 rakaat. Bab majaa fil witri bi 7. Dalam mazhab Syafi'i boleh daripada 1 sehinggalah 11 rakaat. Riwayat yang ke-467. Wa bi ilayhi qala hadatsana Hannadun qala hadatsana Abu Muawiyah 'anil A'mash an Amr ibn Murrah an Yahya ibn al-Jazzar an Ummi Salamah radhiyallahu anha, daripada Ummu Salamah radhiyallahu taala anha, beliau berkata, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, yutiru bi 13. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menunaikan witir sebanyak 13 rakaat. Falamma kabira wa dha'ufa, ketika mana Nabi telah berusia dan mula menjadi lemah, maka Nabi telah berwitir sebanyak 7 rakaat. Kata Imam Tirmizi, dan di dalam bab ini ada juga riwayat daripada Aisyah radhiyallahu anha. Berkata Imam Tirmizi, hadis Ummu Salamah adalah hadis yang hasan, dan sungguh telah diriwayatkan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bilangan witir Nabi sebanyak 13 rakaat, 11 rakaat, 9, 7, 5, 3 dan 1 rakaat. Dan inilah pandangan Imam Syafi'i. Berkata Ishaq bin Ibrahim, apa yang dimaksudkan dengan telah diriwayatkan sesungguhnya Nabi berwitir dengan 13 rakaat, sesungguhnya maksudnya adalah Nabi SAW telah solat malam sebanyak 13 rakaat bersama dengan witir. Fanusibat, maka dinisbahkan solat malam Nabi kesemuanya kepada witir. Dan telah warawa fi dhalika hadithan, dan diriwayatkan berkenaan tentang perkara tersebut sepotong hadis daripada Aisyah radhiyallahu anha. Wahtajja,
dan telah menjadikan dalil dengan apa yang diriwayatkan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam di mana baginda bersabda, "Autiru ya ahlal Quran." Tunaikanlah solat witir wahai ahli Al-Quran. Qala innama ana, yang dimaksudkan dengan witir Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah juga solat malam. Maka sebahagian ulama menyebut bukan Nabi solat witir semua sampai 11, tetapi Nabi gabungkan dengan solat-solat yang lain juga. Maka bab yang keenam berkenaan tentang Nabi pernah solat witir 5 rakaat. Yang ini kita sambung pada jam 7.40 nanti insya-Allah. Terima kasih kepada semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah.